Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين ودهر الداهرين اللهم يسر ولا تعسر أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslim-Muslimat, Tuan-tuan Haji, Tuan Hajah sekalian, termasuk Pak Ustaz kita, Haji Ustaz kita. Suka sama dia orang kita. Seperti yang saya maklum pada minggu lepas dah, memang minggu ni saya nak ulang kaji je ni bab Fardhu Ain. Sebab ramai sangat orang boleh nak Fardhu Ain. Saya nak tulis dah semalam dah WhatsApp tu, tapi rasa macam tahu dah. Tapi tak apalah. Dan nak tidur pun tak apa. Tak ada masalah. Gitu. Jadi pagi ni kita nak sedikit sebanyak nak mengulang kaji lah tentang berkait dengan dalam bab Fardhu Ain tentang solat lah tentang solat ni yang masih dibelenggu macam-macam lah yang kita duduk tengok pada hari ke masalah hari ni. Jadi saya bercadang nak bawa tajuk Fardhu Ain ni tentang pengertian solat, tetapi adab sebagai nak pergi kepada solat ni dia kena training lah. Dia kena ambil ke fasa wuduk dulu macam mana. Sebab penyelesaian wuduk ni pun masih dalam proses dikatakan terkeliru lagi lah yang mana hak wajib, yang mana hak yang perlu dibasuh air tangan semua tu muka, rambut semua tu dia bukannya wajib kefarduan wajib ke di situ. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Idamah Penuntut, dalam kitab Idamah Penuntut ni kadang-kadang ada benda yang berkait dengan, contohnya kalau bab puasa ni ada yang mengelirukan, tapi pandangan dan pendapat tu pendapat yang sangat dhaif dipanggil. Contohnya berkait dengan masalah puasa. Katanya kalau puasa sunat lah, kita boleh puasa sunat. Ada satu pandangan tu kata boleh puasa sunat, tapi sahurnya bermula pada jam 1:30 hari. Sahur tu maknanya semua zuhur boleh lagi kata dia. Maknanya puasa separuh je lah. Jadi pandangan ni memang tak boleh makan. Memang dhaif dan dihukum sebagai pandangan yang sangat memang keterlaluan sangat lah jadi tak ikut lah ni. Dan tak mustahil dalam ni juga terjumpa juga dalam satu tulisan mana-mana pun ada juga yang dikatakan sebagai ta'in ambil air semaya. Kalau tak mau buang sokok dengan apa dipanggil serbang, katanya boleh mengusap di kawasan sokok serbang. Boleh tak gitu? Boleh tak? Ni disebut dalam kitab Idamah Penuntut juga. Ada sebut. Maknanya kalau ada seseorang tu dia kata tak ambuh buang serbang, tak ambuh buang songkok ataupun kopiahnya, boleh macam kesat di rambut tu dia tutup lah. Tapi macam air tu dia sebagai tu sapu di atas bahagian apa ni serbang tu lah. Bahasa tak buang tu dah atas kepala dia tu. Dia kata boleh pandangan tu, ada pandangan tu kata sebegitu. Dah kita hari ni dah Tuhan syariat akan begitu kan. Dah ada rambut ni hak semua jadi dah kefarduan, buat bukalah. Hak tu lagi baiknya. Betul lah ada pandangan tu mengatakan sebegitu. Tapi kalau hak moleknya
kita ikut je lah berapa pandangan hak daripada mazhab Syafi'i kita tau. Mantap terketiknya sekurang-kurangnya kena juga rambut tu. Nak kena usap-usap tu. Begitu juga cara orang perempuan ni nak ambil ke basuh kat telinga ni macam mana. Ada cara dia juga. Telinga luar telinga dalam tu. Dia kena ada cara juga orang perempuan ni. Tak ada macam mana. Masalahnya pada tepi dah ke tau. Hari tu depan mereka nasib apa dah. Dah nampak sungguh lah. Tak ada haru lah. Kan nampak KPR pun tengah duduk KPR tu. Muka macam orang Arab ni. Nampak duduk dinding dah. Jadi nak buat kan dia. Orang perempuan cara dia ada cara dia. Ambil semayang tu kena rambut ni terjulai panggil apa? Kalau ada rambut yang panjang tu kan, berurat tu. Ambil dulu cara ambil semayang tu, sapu kat telinga. Dia kena U-turn je gini. Sapu kat sebon juga gini. Kat luar ni. Jadi orang perempuan ni ada kaedah dia pula. Pasal dia lari situ pasal apa? Rambut tadi tu. Rambut perempuan kan dia tebal kan, dia panjang. Ambil dulu mata sapu kat telinga dalam luar ni. Lepas tu usap balik. Saya sakut ni tak nak buat macam mana. Sakut dia ambil masuk gini. Lepas tu sapu-sapu kat bahagian luar ni pula ni. Dia ada cara dia lah. Orang perempuan. Tapi dah kena pada telinga tu pun memadai dah. Cukup dah pada syarat tu. Tetapi lebih awalnya kena ambil membasuhkan ni dalam telinga ni, kena buat dari mulut ni tu. Kena biar raikan. Dah apa? Duduk dinding kat apa? Buka. Masalah tolak. Tak iman tolak apa. Tahu gambar. Dia macam ni. Ni telinga kita. Telinga apa-apa Orang lelaki ni dia gini. Telinga ambil air tok sekadar air ni letak dalam telinga ni. Pastikan cuping ni kena rosak habis ni. Gitu. Orang lelaki. Perempuan sama juga. Cuma U-turn balik. Dia ambil gini. Dia ambil basuh. Dia pun U-turn balik. Ambil kat atas telinga pula ni. Apa tau? Ada cara dia. Perbezaan di situ. Memang ada sesama masalah lagi pun dalam isu hasmayah ni pun. Banyak kita nak bedah, ada kita nak bolehnya. Nampak lagi kat ayah kita apa gitulah. Saya tengok arwah mak saya pandai buat. Saya perhati memang yang ambil tu buat gitu. Bila tengok apa yang disebut dalam pandangan ulama betul sungguh. Cara buat yang ambil, yang ambil itu sapu sini mula. Terketik masa apa nak raikan rambut yang ada pada di belakang cuping ni juga. Ni orang perempuan lah orang perempuan. Lelaki tak apalah itu simpul. Tapi sebagai terperincinya bukan sapu ambil tok gitu dah juga. Maknanya kena ambil air ni pegang cuping tu ambil sak gitu. Satu persatu. Orang perempuan pun dia juga sama ambil sebagai beradat tu ambil balik atas ni balik sapu sedikit supaya nak kena meraihkan dalam dan luar di situ. Senang ke payah? Senang kita belajar lah. Kalau payah tu bagi kita nak belajar tak tahu susah lah. Kalau tengok YouTube jangan keren memang masalah dia bab doa ni kena betul laki kena face to face lah. Mana puasa dah buat hati lagi puasa. Cuba buat aja puasa. Cara orang-orang lelaki. Orang perempuan pandai. Pandai lah. Puasa untung kira suami misali tu. Orang bini tengok boleh tunjuk betul lah okey. Jadi berasal daripada semayang ni perkataan wuduk datang daripada perkataan wada' dibagi wada' yang masuk ni kebaikan dan keindahan.
Air semaya ni ia memuliakan air bersifat air tu. Tetapi bagaimana pula orang yang suka pakai celok? Satu hal juga ni. Khususnya di kawasan Koloh Berkoloh. Kan asal celok ni asalnya orang lelaki. Asal lelaki celok ni. Memang keturunan Arab mana memang pakai celok dulu. Sebab celok ni memang dia khusus untuk dalam peperangan, untuk nak menakutkan pihak musuh. Mata tajam orang lelaki tengok tu, biar orang musuh tengok orang mata orang tajam, dia macam seolah macam ada satu satu isyarat. Orang Islam macam tu kekuatan. Tetapi maknanya sunat kita pakai celok ni bagi orang lelaki dan perempuan. Tetapi kalaulah kita ambil air dalam koloh, satu koloh air semaya di masjid tu, tengok juga macam mana. Kalaulah air celok yang kita pakai tu tebal ke nipis. Kalau celok itu air yang kita ambil semaya, air basuh muka, air celok mata jatuh pada dalam takungan tu, koloh tu. Tengok macam mana. Kalau berubah sifat air tu, kalau banyak sangat, maka tak sah lah. Tapi kalau macam dia sama-sama tu kan, macam dia pun tak ada, macam mana dia tak berubah sifat air asal, maka sah lah semayang tu. Cuma orang lelaki ni tak mahu celok, takut orang ada celok sangat. Celok sangat. Tapi hari ni pun ramai yang celok. Kalau orang perempuan yang pakai celok lagi baik saya ingat. Pada yang pertama ini, dalam Quran hak yang tempat disebut ambil wudu ni ada 4 tuan-tuan. Dalam Quran dia ada semua sekali ada 6 semua sekali. Tak termasuk hak yang tu lah, sunat lah, ni hak wajib. Dalam Quran sebut 4, hadis sebut 2. Maknanya dalam Quran ni disebut yang pertamanya ialah pertama membasuh, kedua membasuh muka. Yang pertama tu lah, ni disebut dalam Quran. Yang kedua membasuh kedua-dua tangan. Yang ketiga mengusap sebahagian kepala. Dan yang keempat membasuh kedua-dua kaki. Ini dalam Quran sebut 4 hak yang Allah sebut lah. Tapi dalam 2 daripada hadis. Hadis ni apa? Niat dan niat dan apa? Hak dalam hadis. Niat dan titik. Titik terkening habis sembahyang kan titik terkening kan, sudah habis tu. Ada dipanggil apa, baca syarat oku. Dinding tu ada. Waktu memang ada bacaan daripada Sayyidina Umar, daripada sahabat-sahabat pun ada baca asyhadu alla ilaha illallah tu, wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul mulku asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu rasulullah. Allahumma ja'alni tu sambungan pun boleh, tak baca pun tak apa. Tapi dipanggil orang dulu salat oku dipanggil. Awak mak saya panggil salat oku. Saya tak tahu. Saya tanya mufti pun bak dia tu, dia pun tak pasti tak oku matu daripada mana. Barangkali mungkin tak oku balu. Tapi orang dulu dipanggil hak ni pun salat oku juga. Tapi sadak tu tidak kisah mana, toku tu daripada mana perkataan tu. Bila tanya mufti kabuh dia pun, dia pun tak pasti toku tu daripada mana. Saya ingat toku Palu dah rasanya. Toku kan, toku Palu. Tapi perbuatan ni ada dalam hadis lah. Ada. Sayyidina Umar buat amal bacaan ni. Pas dipanggil salat toku lah dipanggil. Sunat kita membaca pada perkataan itu. Cuma kena faham dalam tertib ni bab wudu, menyapu dengan membasuh ataupun mengusap. Menyapu dan mengusap dan membasuh, ada 3 perkataan di situ. Menyapu ni maknanya macam sapu rambut lah. Sekadar gitu, mana muka sapu. Macam ke membasuh macam tangan tu. Yang pertama tangan tu disunatkan kita kena
disebut dalam kitab jari jemari tu kena basuh belaka. Dicelah kan. Jari ni awak gini sikit. Basuh celah ni. Sampai kepada pergelangan tangan lebih. Kalau sini dah sah wuduk kita. Batal lah. Maka batal. Dah jadilah. Tetapi ingat basuh tangan sunat aje. Baca bismillah pun basuh tangan pun sunat saja. Tapi kita jangan kurangkan ke benda yang dikatakan pahala sunat, kita ambil longgar sangat. Gimana kita anggap sebagai benda basuh tangan tu anggap sebagai wajib juga. Walaupun basuh tangan sekali pun sunat, tetapi diikuti diselangi 2 kali pada tu, benda tu sangat dituntut di dalam kita nak mengambil air semayang itu. Banyak fadilat dia besar. Kerana kalau ikut pada orang ilmu tasawuf ni, sambil-sambil kalau kita ambil tangan ni, dia doa. Dia masih doa. Dia kata, ya Allah, apakanlah dosa-dosa aku. Tangan aku ni banyak buat dosa. Banyak pegang benda-benda lain. Dia ada setengah tu memang pendapat dia berdoa tangan. Masalah tangan ni banyak buat dosa. Itu kalau ikut pandangan daripada ahli tasawuf lah. Tapi kalau pada sembahyang syariah ni, sekadar kita boleh baca doa tu pun basuh ikut pada lebih daripada pergelangan tangan. Waktu yang dituntut. Yang dituntut sekali. Dan yang seterusnya iaitu membasuh muka. Muka ni ikut kepada rambut kita lah kalau rambut kita habis metah ni lah. Tapi disyariatkan supaya melebih-lebihkan lebih-lebihkan pada muka ni dan dagu ni di bawah ni lah kawasan ni. Tapi disunatkan kita membuat lebih-lebihan air itu pada muka supaya tidak terkeluar daripada asal daripada hak kefaduan yang tadi tu. Kena buat macam tu lah, basuh muka tu berserta dengan niat sekali. Okey. Kalau orang yang mempunyai janggut tebal janggut tebal budak ni saya dah katakan macam dah bukan, jangan. Kalau ada janggut tebal sini minta maaf, jangan saya dah kata pun orang janggut tebal budak macam mana? Janggut tebal ni memadai kalau lah kita basuh muka tu dengan sekadar dengan bahagian luar saja dah memadai dah. Memadai dah. Ini menurut daripada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Tetapi kalaulah yang jebeng pula ni, jebeng. Jebeng jambang yang panggil. Jambang tu. Saya dulu tukar bimbo kali. Saya kata apa jambang sini? Jebeng kan? Jambang. Orang luar panggil jambang. Jebeng saya kata. Balik kau dengan saya belajar dulu. Jebeng. Aku panggil jebeng. Jambang. Jambang apa tahi kata? Jambang. Macam saya buat lah. Main orang pada berang kan? Masa tu sudah Rizal tu ada orang jenis klasik lagi. Air dia panggil bukan air saya buat. Dia panggil air UP. Air kenapa air UP? Air UP aku minum air tu. Dah kenapa air UP? Mu tanya aku siapa? Air kenapa? Pasal benda juga. Air kenapa air UP? Ada ke dalam bok dia lecturer doktor dah kenapa? Air UP rupanya air saya buat air saya pun you panggil tu UP tuan-tuan. Ni je orang yang ada lagi yang jenis ada kok. Kalau ada orang berang tu bukan tengok berang posisi marah tu pasal dia orang berang. Bukan. Maknanya you panggil air 7 UP pun ada, 7 UP pun ada. Rupanya air saya buat air. Tu pun kita nak bantu juga masalah tu. Tapi dia kata dia kan betul sungguh. Bukan dia kata UP. Gitulah. Jebeng jambang lah jambang tu. Maknanya kalau jambang dan janggut ni tidak nampak pada permukaan kulit, sekadar kita basuh pada di luar saja dah memadai dah. Tetapi kalau jambang atau jebeng ataupun janggut yang nampak kulit, maka kena sapukan mana apa dipanggil apa? Dipanggil apa? Lesakkan. Lesak sehingga kan rasa sejuk pada kulit tu kan, supaya air tu sampai lah, yakin sampai pada tu. Itu ada perbincangan juga tu. Lepas tu kalau nak tangguh janggut misal
Misal pun itu juga. Ada misal apa dia ada misal ni? Dia mak tadi misal juga, tapi kurang lah. Misal bini tengok tadi takut saya. Misal tu sekadar kepada tengoklah, kalau misal tebal sangat, awak gitu je lah. Tapi kalau rasa misal tu mudah walaupun tebal, mudah untuk nak masuk air, bayi serta muka, sekadar je buat je apa dah, ambil muka buat gitu kan. Ataupun dipanggil basi kan. Basi tu maknanya kita nak macam melebihkan lah melebihkan air tu tak ada masalah supaya kita rasa yakin bahagian permukaan kita tu kena belaka. Tetapi kalau yang benda misal nipis, sekadar macam biasalah, sapu je lah. Di pengajian Fadhil ni, kalau ada orang muda comel ni kalau ada anak cucu memang comel tak selesai masalah ni tapi sekadar ulang kaji ni ada benda masalah kita nak selesai nanti. Kalau lain tu faham ke dong kita kena laju sikit ni. Dah pula pakai pun. Boy. Kan bercakap sana tidur lagi. Pakai jemputin lain macam mata tu. Bini awak tengok tu. Bini apa dia tengok tu. Mata lain macam je ni. Cikgu dia kita nampak layar banyak dah. Nawayaknya pada permukaan kuku juga gitu juga. Kuku tengok pada berapa keadaan. Kalau di sana tengok pada kuku tu ada rasa macam hitam-hitam dipanggil daki dalaman tu kan. Daki tu. Yang tu ada dua perbincangan lah. Imam Nawawi kata kalau sekadar sikit tak ada masalah, sah lagi lah. Kalau main Imam Ghazali boleh. Dia describe tu. Dia kata tak boleh. Tak sah air wuduk tu kalau lah dalam kuku-kuku tu masih lagi kehitaman daki-daki tu. Tak sah kata. Ini pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi tak apa, dimaafkan. Tak ada masalah. Begitu juga kalau lah ditanya kita ni masih ada lagi macam rasa kan kita makan nasi gula kan, rasa macam apa, dia ada bau kan, ada bau kari-kari, bau kambing kambing lalu kalau ada cuba dululah cuba untuk hilangkan dulu kari tu macam mana. Kalau tak hilang dimaafkan, tak ada masalah. Kalau ada macam ke orang kita ni macam ada awak kan yang mungkin lah dia dah nak awak hilangkan, sekadar tu pun kita berusaha untuk hilangkan, yang ada sikit-sikit tu dimaafkan, tak ada masalah. Lebih lagi kalau macam ke orang yang terlibat dengan perempuan kan, ada tu waktu dalam kategori dimaafkan tu. Dia cuba dah dia cuba untuk menghilangkan kan, panggil apa, minyak hitam kan, apa minyak erih lekat-lekat tu, dia cuba dah untuk buang dengan air, dengan apa, sabun ke apa, dengan minyak motor macam-macam lah. Tapi bimbang tu kalau bimbang cuah minyak motor tangan nipis ni menyakit pula. Jadi maknanya di sini kalau benda-benda yang seperti tahun yang lalu dimaafkan tak ada masalah benda tu. Dan pernah dengar tak selagi yang saya orang yang saya selalu suka gini, kalau boleh tak nak semayang tu, kalau boleh janganlah makan benda-benda makanan yang favorite sangat. Contohnya petang yang wudu. Sebab ada sebut dalam kitab, ada pandangan sebahagian daripada sarjana hadis mengatakan bahawa kalau kita orang yang merokok sangat kuat kan, tak nampak kuat sangat merokok sehingga kamu mengganggu orang lain sebelah, boleh mufarakah. Orang yang makan petang pun wudu kuat sangat, memang favorit hari-hari petang, sehingga kan orang sebelah aku tak ada semayang depan dia, tepi dia baru petang sama. Tak boleh. Ada penanya kata dia boleh mufarakah. Dia tak boleh nak tu pasal apa? Nak elak daripada orang tak sebelah saya dia tu. Sebab itulah Nabi anjurkan kalau kita semayang, disunatkan kita gosok gigi sama orang, kena hilangkan lah pada bau-bauan itu dulu. Berkomo-komo tu sunat tu, walaupun dia bukan syarat kepada walaupun berkomo tu
dia sangat dituntut, tapi dia bukan syarat untuk kita nak menghilangkan semua tu. Dipanggil sekadar untuk nak berkumur tu macam tuntutan, tapi maknanya dia adalah syarat untuk nak menghilangkan segala hak yang ada sakit baki kat dalam mulut tadi tu, supaya kita dapat sembahyang dengan tenang kan. Kalau ada benda hak yang daging-daging yang lekat gigi tu, macam mana pula? Lepas tu sekadar lah. Kalau rasa banyak sangat, kena buang juga. Takut tertelan sembahyang tu. Tapi kalau macam sikit sangat benda tu, sekadar, walaupun pada bulan puasa sekalipun ada benda tu duk main, dah ada orang daripada pagi tak ada pun ke petang ada tak orang, tak ada orang, maka waktu dimaafkan lah waktu dimaafkan. Okey, menyapu tangan ni kena sunat, kena ada kita letak wajib lah sebenarnya dalam kita basuh tangan supaya bulu tu terkena belaka. Kalau masih ada yang gelembung di kawasan pergelangan tangan, maka itu tidak air tidak akan rata, masih lagi duduk di kawasan topok-topok yang tertentu pada bulu tangan tadi tu. Dia tidak kena serata lah. Kena sapu, kena buat sampai ke pergelangan tangan lebih sini, kena basi lebih pada ni. Okey. Yang seterusnya iaitu rambut sapu itu je lah. Kalau rambut botak macam mana pula? Kalau yang botak sekadar syarat je lah, buat gitu dah. Buat gitu je, lesek je lah. Tapi kalau Imam Ghazali dia showkan, maknanya sepah pada rambut depan, kita belakang lalu. Dia kata sunnah, dia kata benda tu Imam Ghazali dia menghukum sunnah lepas pada rambut ni usah pergi kepada atas belakang, atas tekuk ni. Kita usah ni. Gitu. Ni hitam apa tu? Ada hitam belakang tu. Nampak ke? Nampak dah ni? Sapu dia, pi tu. Kan ayah. Patut orang ayah. Hitam di sini molek ayah maknanya lepas pada ambil sembahyang, Imam Ghazali kata atas tekuk ni pun sunat juga. Dia menghukum. Imam Nawawi sanggah. Imam Nawawi kata itu bukan sunnah, dia kata. Cuma sekadar untuk rambut saja, belakang ni bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Jadi boleh pakai belakalah. Nak buat apa rambut tu ni boleh, sini pun boleh, sebab kita raikan belaka. Sebab kedua-duanya adalah seorang ulama yang besar, dua orang ulama yang besar ni terdiri daripada mazhab Syafi'i belaka. Kata raya semua tu. Boleh belaka. Okey, habis itu habis pada ambil sembahyang tu. Dan kalau selagi ni yang sangat halus tuan, yang mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau ada contohnya duri ataupun benda yang tajam terlekat pada tangan ni, duri tajam lekat pada tangan, dipanggil lumbur tu, kita dah basuh-basuh. Kadang-kadang kita perasan tak benda tu, apa yang sedang berlaku. Dia tengok dua keadaan di sini. Kalaulah duri tu tercocok masuk ke dalam isi dah, maka sekadar memadai sapu gitu je lah. Pasal duri tu masih ada lagi dah, takkan dah wang juga dah, darah habis tapi kalau lah duri tu mata dia kita rasa jelas tangannya, ataupun kat mana-mana bahagian wuduk rasa mesti timbul, wajib kita kena ambil juga. Dia patah rugi je lah. Cuba ambilkan dulu. Kerana apa? Dia boleh menghalang bahagian kulit tadi tu. Jadi di sini ulama ni berhati-hati dalam bab ambil sembahyang ni. Nampak ambil mudah, tetapi kalau ada benda yang menghalang air, dia kira dah sah lalu dah. Jadi benda hak yang kefarduan ni kita anggap walaupun benda sunat. Jadi daripada basuh tangan sampai ke basuh kaki, anggaplah benda tu wajib dah, senang kira. Tak payah kata alah benda sunat juga, tapi kita anggap benda sembahyang daripada awal-awal kita memulakan ambil tangan daripada berkumur, masuk air dalam hidung semua tu, sampai ke habis kaki,
kita anggap letakkan etikot dalam diri kita, benda tu kita akan sempurna sebagai anggap benda wajib lah ke sunat. Walaupun asal sunat. Walaupun ada pandangan saya ada kata-kata sunat dan sunnah, tapi kita menghukum untuk diri kita benda yang air wuduk ni anggap sebagai kewajipan Melaka. So kita sempurna Melaka senang. Tak payah katalah yang sunat sekali je soalnya, tak payah kali lah. Jangan. Sebenarnya hak yang kedua, yang ketiga tu lah yang boleh mentopakkan balik. Takut-takut kita terlepas pandang. Kalau basuh sekali agak-agak ada dah kena. Ada yang ada tak apa. Sebab itulah Yesus berhati-hati sambil yang pertama Abidah, yang kedua pula kita basuh sekali tengok. Itulah maknanya ayatnya, kesimpulan kepada ambil air wuduk ini. Dan kita kena lihat pada sini pula pada yang pada wuduk yang boleh mengubah air mutlak seperti tadi lah. Ini suci daripada hid dan nifas sampai belaka dah, tak belaka dah ni iaitu dia tidak menganggap suatu fardu dalam fardu wudu sebagai sunat. Maknanya macam saya kata tadi lah, anggap sebagai air wudu ni sebagai kewajipan maka puasa. Faham puasa? Menggunakan air yang suci itu air yang mutlak. Ini yang keseterusnya ada catatan penting daripada sebab ulama membuat ini. Ni hak rujukan ni dalam mazhab Syafi'i Melaka ni. Dalam mazhab Syafi'i Melaka saja saya ambil. Saya dah ambil lah. Dalam mazhab lain takut pedih kepala pula. Campur-campur banyak sangat. Adapun orang yang dalam keadaan darurat seperti perempuan mustahadah. Perempuan yang ada mustahadah. Mustahadah ni apa? Orang lelaki. Ada tahu tak lelaki nama mustahadah ni? Dah tahu maksud apa maksud mustahadah ni? Aduh, pandai dia. Bisa tanya je. Adapun ia dalam keadaan darurat seperti perempuan mustahadah kerana darah istihadah. Istihadah darah lah darah yang perempuan tu. Atau orang yang mengalami dipanggil, kalau bahasa dipanggil salisul bau. Salisul bau ni orang yang ada masalah kecil tak lawa. Kecil tak lawa ni biasa berlaku. Ataupun dipanggil dalam bahasa lain dipanggil salisu ruh ni apa dipanggil ni Allahumma salli salisu rih belakang maknanya orang yang ada masalah kentuk tak berapa nak sempurna ni. Masalah berlaku ni. Dia macam ke angin lah dipanggil, keluar sama. Dulu saya ingat saya mengajar kat Tamar dulu, ada satu persoalan gini mungkin bakali ada satu haji tu, dia mungkin ada masalah angin ni lah. Jadi macam dia tak tahu angin dia ke ataupun angin macam mana. Saya kata tengok pada yakin lah. Kalau rasa yakin angin tu keluar daripada bahagian tubuh kita, maka kata yakin batal lah sembahyang tu, ambil lain lah. Tetapi kalau angin tu rasa macam ada usik-usik sikit, macam dia mungkin bakali dia bukan angin ataupun bukan kentuk, tapi kan main perasaan rasa macam tu baik dok. Waktu tengok pada pergantungan, tapi kena yakin lah. Kena yakin. Kalau kita kena lawan lalu benda-benda seperti ni memang berlaku benda ni. Maknanya kalau kita kata itu bukan ketuk aku, tu cuma sekadar macam benda-benda hok main je di bawah tu. Kalau hok yang lebih yakinnya, kalau disebut dalam kitab, kalau benda tu macam pun jelas, pun jelas tu kan, bunyi tu itu yakinlah tu. Kalau terasa daripada bahagian ke belakang kita tu. Tetapi kalau rasa macam ada, tapi tak bunyi, tak ada rasa apa-apa, tapi rasa puasa tu syaitan lah tu. Jangan pedulikan saja, sembahyang saja. Yakinlah ibadat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena baca yakin babak soal ibadat ni sekarang kau apa dah? Boy. Tak masuk ni apalah. Tak bagi tak lain. Sejak malam.
Okey, kita nak yang seterusnya, iaitu berkait dengan ala-ala selagi yang saya bawa tadi tu pasal janggut tadi kan. Isu yang orang tanya saya pada baru ni tentang ahli wasi. Ahli wasi? Istilah ahli wasi ada tak sebenarnya? Istilah ahli wasi ada tak sebenarnya? Cikgu Ali kan Cikgu Ali? Cikgu Ali orang bahasa macam mana? Ada dalil ya? Dalil tu campur dia bang. Tetapi istilah ahli wasi ni dalam kitab tak sebut mana tuan dalam bab ni. Cuma yang dia sebut adalah perbandingan perbezaan saja dari segi bentuk dan sifat air itu macam mana. Kalau melihat kepada sebahagian ni orang tanya tu yang terkena baju boleh buat sembahyang ke tak ahli wasi tu, itu persoalan dia. Persoalan dia tanya boleh tak ahli wasi tu kita boleh buat sembahyang, sebab basi tu ada belakang. Basi tu ada belakang. Basi tu masalah baru yang problem. Cuba kalau kita kata ahli you terkena baju, basi tak ada belakang, jadi tak? Okey je kan? Nak ayatnya dalam kitab dua perbezaan ni. Saya contoh yang pertama saya ambil pandangan Imam Nawawi dan kita Al-Majmu' ditulis oleh Imam Nawawi. Satu ketika Imam Nawawi orang bertanya kepada dia, apakah hukum tentang ahli basi ni, tentang ahli ni hak dalam campuran tu. Dua perbandingan tuan-tuan. Satu, Imam Nawawi ni bila orang tanya aju soalan pada tentang ahli basi ni, dia direct kepada satu bidang dipanggil apa? Tabik. Bidang doktor apa bagi dulu? Sabik lah, sekarang bukan sabik. Tabik lah, itulah, bukan sabik tu sabik. Dia pergi rujuk. Imam Nawawi satu dalam kitab Majmu' dia lihat di sana, dia beritahu aku merujuk seorang sabik doktor lah, seorang doktor pakar dalam bidang bahagian air ni. Aku rujuk pada pandangan seorang doktor. Doktor memberitahu bahawa air liur ni basi ni asal daripada air liur juga. Air liur sebab tengok pada keadaan situasi. Kalau air liur basi itu tengok pada perubahan warna masa kita makan dan tidur. Kalau kita makan malam, nampak tak? Biasa kan? Kita makan malam, pagi subuh esok kita selai kan? Kita ludah ataupun sifat air itu berubah. Jadi macam air kekurusan. Itulah air yang dikatakan air daripada dalam perut. Dia keluar nanti dia baring tu kan? Itu. Tapi kalau ikut pada pandangan Imam Nawawi, air liur yang keluar tu sebenarnya dia bukanlah sifat kenajisan ahli basi tadi tu. Sebab dia melihat kepada kepakaran doktor tadi tu. Dia mengatakan bahawa ahli basi ni bukan najis. Sebab ada kata ahli patang letak tidur kan tepi ahli. Lepas tu dia nyakit ahli sama. Duduk 5 minit tepi ahli. Duduk 5 minit tepi. Jadi ahli tepi sama ni. Lepas tu bukan ahli basi. Lepas tu dipanggil ahli biasa. Dalam keadaan di luar orang rongga saja, bukan ada dalam perut tu. Ahli basi ni istilah kita orang Melayu ni dipandai reka kan. Sebut ahli basi tu air yang di mana air yang telah berubah campuran daripada air dalam perut kemudian keluar tadi tu, itulah ahli basi tu. Ahli basi panggil. Tetapi asal kepada ahli basi ni memang tak ada istilah. Air di mana-mana semua tu suci belaka. Cuma di sini apabila kita nak keluar daripada segala masalah, daripada nak lihatlah pakaian kita bersih, kita lebih kepada basuh lah senang supaya terkeluar daripada segala kekelafan di situ. Maknanya kita basuh jangan lebih selamat lah kita basuh. Tapi kalau kita dah basuh pun nak kekalkan, yakin ahli tu ahli kita, bukan ahli dalam perut, tak apa, tak ada masalah. Ini dalam disebut dalam kitab Al-Majmu' memang macam tu. Imam Nawawi kata
aku melihat maknanya ahli basi tu ia bukan najis. Cuma ahli daripada tu juga. Cuma dia tengok pada keadaan jugalah. Kalau benda tu dah proses campur orang, dah berwarna kekuningan daripada malam kita makan, tidur pula bangun subuh dah berkat bau-bauan tu, itu adalah air basi tu walaupun ia bukan asalnya bukan najis, tetapi kalaulah ada orang yang berpenyakit, penyakit macam bau sokmo tu kan, tu bisa muali dah perut dia, waktu dimaafkan lah, waktu dimaafkan, tak ada masalah tu, waktu dimaafkan. Ada siapa nak tanya tak soalan ni? Bab fatwa ini. Sekarang ni bab wudu habis dah. Baca nak sembahyang tu bab sembahyang je. Bukan ada tu yang tu tak rajin. Ada. Hotu ni begini sebagai adat saja. Maknanya kereta saya pun buat gitu. Ada. Ambil yang tepi ni. Nak suruh boleh. Sebab ahli asal ni tak bukan haji. Macam saya kata tadi lah, Imam Nawawi hukum dia kan. Imam Nawawi dia hukum tu kerana apa? Kerana dia melihat kepada dalil yang khusus. Dia melihat dalil yang jelas di depan ni, baru dia menghukum. Dia mengatakan bahawa kalau ikutkan ahli ni, walaupun ahli basi pun bukan najis. Tapi kita menguraikan balik atas dasar apa yang Imam Nawawi sebut tu, kita nak berhati-hati. Maknanya kita nak sembahyang dalam keadaan kebersihan, supaya mungkinlah bakali ahli biasa tu tak ada masalah. Tapi bila ahli yang sudah bercampur dengan macam ke sifat air tu berubah dah, berbau, waktu ulama kata lebih kita pada basuh senang, supaya kita tidak ada rasa perasaan was-was dan terkeluar daripada kekhilafan para ulama tu, supaya kita bersih ni antara siapa? Nak sembahyang, nak keadaan sempurna molek, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ahli kita ni bukan najis. Memang tak ada istilah ahli basi. Tapi hanya orang kita je lah nak membezakan air hok dah perut dengan air hok yang kita tu. Tapi nak wayangnya ahli bukan najis lah dia bukan najis. Ya. Enguh tu kalau ikut kamar datang dari kuhok juga. Kuhok tu dia bukan najis. Tapi macam saya kata tadi, untuklah jalan lebih untuk sembahyang ni kena bersih lah sikit, buanglah mesti tu. Ataupun macam kuhok tu terkeluar, kena baju kita lah nak sembahyang tu. Jangan susah-susah kan, ambil tisu, buang je lah pasal tu. Kalau yang dikatakan tercalik sikit tu, buang je. Sebab benda tu dia asal pada kuhok pun dia bukan najis, dia terbentuk daripada dalaman juga. Dan dia macam kain usah sekarang sama dalam ni kan. Maknanya benda tu dimaafkan, ambil je, buang je. Jangan nak susah-susah. Tak ada baju ni, jangan. Islam ni agama yang sangat mudah kita nak memaham, dalam kita nak menghukum. Kalau kita melihat hukum pada dalil yang hukum boleh. Ada lagi tak soalan? Ada tak tanya? Fadwa ni kita akan ulang lagi, tapi dah tahu bila-bila pula. Mungkin bulan depan ke nampak pula. Ada tanya tak? Tak berbagai soalan pun mungkin tak ada salah. Iyalah tu. Ya, benda yang sunnah tu saya dah sebut tadi tu, pasal fahamlah kedah jangan yang penting tadi tu saya dah ketik mana tadi tu kalau ikutkan memang banyak dari segi saintis pun, kalau kita masuk air dari hidung ni ada kebaikan dia. Salah satunya kebaikan menurut kajian saintis, payah kena demam, payah kena penyakit demam lah, semua tu.
setelah kita amalkan air dari hidung tu, dia boleh mengelak daripada kita sakit demam. Ini kajian pada semua saintis. Sebab apa? Dia melihat orang Islam ni bila ambil wuduk akan masuk air dari hidung sikit kan, bersih-bersih. Rupanya dia buat kajian balik, elok daripada penyakit demam, sesama. Gitu. Dari segi saintis lah. Tetapi maknanya orang Nabi buat tu ada benda. Dalam hidung kita ni pun kena buat bersih jugalah bahagian luar ni. Gitu. Ada lagi tak? Masa sembahyang ada tak? Mana-mana? Ada perempuan ada tak? Faham lelaki dah kan? Ada tak? Ada tak? Tak ada nak otot dah ni. Otot dah kan? Si akan datang. Maknanya nak cerita soalan dulu lah. Okey, tak ada masalah pun. Kebetulan kita ada kitab depan ni dah kita tengok tu dah. InsyaAllah kita akan bicara bab ulang kaji fardu ain ni. Satu masa akan ditetapkan raya. Dah tahu bila-bila lah. Tapi kita akan ni pun atas kepada permintaan kan. Ada orang yang suruh kita ulang kaji balik. Itulah kaji lah ya. Sekadar yang kita boleh amalkan mana-mana sebagai peringatan tentang sembahyang ni. Tapi gitulah yang comelnya kalau tentang fardu ain ni, kalau ada anak-anak muda memang comel lagi comel ya. Sebab saya melihat sekarang ni pun budak-budak sekolah menengah ni pun pucat kacil lagi babak sembahyang tu ya. Macam dah benda kali. Kadang-kadang tentang hukum mana-mana fi'li qauli pun bila tanya pun jawab gitu lebih kurang kali. Ikut jawab. Jadi dia tak ada lah rasa nak ubah supaya sembahyang kita ni hari-hari semakin baik sama tak ada. Sekadar tu je lah sekadar itu sajalah yang dikatakan. Sebab kita melihat lagi dalam situasi hari ni, contohnya 4 takbir tu orang Nabi buat 4 takbir tadi disebut dalam hadis sahih. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah bandar rakaat 2, Allahu Akbar. Itu semua ramai mana orang yang tinggal tu sampai hari ini. Tapi saya tak tahu lah ditinggal kerana dia tahu ataupun ditinggal kerana dia sahaja dia buat, wallahu a'lam. Tapi kalau ditinggal kerana dia sengaja tinggal, rugilah. Sebab benda tu Nabi buat tu. Pak dalam takbir tempat sembahyang tu. Yang pertama Allahu Akbar. Allah Akbar nak rukuk kan. Lepas tu bangun balik kan Sami Allah. Lepas tu bangun kepada tayat awal kan. Pak tu. Maknanya Nabi buat raka tu. Nabi sebut dalam hadis sahih lagi. Tapi ramai mana hari ni hok yang tinggal. Ada ya. Dah lebih. Sembahyang susah. Cuma dia melebihkan tu, dia termasuk dalam kategori dah makruh lah perbuatan tu. Sembahyang tu kalau lebih takbir tu kan. Sebab saya pernah ditanya kat kamar dulu soalan macam ni. Tak ada masalah saya kata. Cuma jangan terlalu lebih sangat, jangan terlalu hulu sangat. Takut-takut gini. Sebab Syekh Sa'id Musayyib dia ditanya ketika mana dia tengok, dia melihat satu ketika di dalam masjid masa tu ada seorang semayang dalam sebelum subuh 8 rakaat. Syekh Musayyib ulama besar. Dia tengok orang tu semayang. Kamu semayang apa dia kata? Kamu tak ada benda salah dia kata. Semayang sebelum subuh 8 rakaat. Dia kata takkanlah Allah nak hukum aku ni kerana semayang aku. Betul lah. Allah tak hukum kamu kerana semayang. Tapi kan Allah menghukum kamu kerana apa? Kamu telah lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Musayyib dia direct dia sahur pada seorang yang semayang kerana perbuatan yang berselisih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah. Jadi dia dah sebut di situ dalam satu kitab lah. Maknanya benda perbuatan semayang ni kalau boleh
Kita nak seiringnya dengan Nabi buat biar sama, hampir sama tuan-tuan. Maknanya kalau kita mampu, kita boleh praktikkan yang terbaik, lagi baik. Ba'di amal di semayang sebelum subuh 8 rakaat. Lalulah sesat Musa tanya dia balik, katanya kamu semayang apa? Semayang ni lah, semayang sunnah lah. Kamu tahu tak salah di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah dari sisi pandangan sunnah. Dia kata takkan Allah nak ukur aku ni kerana aku semayang banyak. Betul lah. Dia kata Allah tak ukur kamu kerana semayang banyak tau. Tapi Allah akan azab kamu kenapa? Kerana berselisih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni bahaya ni. Kalau kita tak belajar bab perisi hadis di sebelah hadis, balik awal kita. Kita nak berhujah biar ada tempat dia. Biar ada huraian yang sangat jelas. Dalil itu biarlah disandorkan pada perawi sanak tu. Sebab kalau kita nak modal sekadar semayang saja gini, tak mencukupi lah. Tak cukup tahap kualiti tu macam mana. Sebab kunci segala-galanya ada pada kita. Kita yang buat pilihan semua tu. Tajuk ni pun comel tu, anak kunci surga. Kita ni babak kan, mufti mengajar kan. Saya rujuk dengan dia, tak ni lah. Anak kunci surga. Orang ngajar dia uji putih aku. Ni lah dulu kita ni. Tebak dah mana dah. Tapi banyak-banyak layan juga. Tapi bab semuanya ada belaka dalam ni bayangnya. Itulah bila kita berselisih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah ini sangat membahayakan kita juga. Buatlah mana-mana yang kita buat benda tu cuma hak yang ini yang kita bimbang juga ada hak yang saya sampai kali ni benda yang tak masuk akal lagi lah. Memang tidak ada dalil jelas, iaitu baca soal mu lepas bagi salam. Hak ni saya sangat bimbang tuan. Buat sama lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil salamu aca. Habis dulu doa. Sunnah Nabi, zikir, sanggup tinggal. Pak mazhab, hadis Nabi, Quran, ijma' ulama, qiyas. Cari kita tak jumpa benda ni. Kita nak buat dalil kan? Nak buat boleh, tapi biar lepas pada solat dah. Jangan apa bagi salah, ambil alamu baca. Menyebabkan orang jemaah lain nak keluar malu. Ada hal lain. Macam paksa pula. Padahal Nabi sebut dah benda yang sunat ni semua kamu buat di rumah belaka. Tapi isyarat Nabi tu kadang-kadang Nabi buat juga di masjid, nak wayaknya benda tu ada keluasan. Ulama mokong bukan tengok pada satu sudut saja. Dia lihat daripada sisi pandang semua tu. Comel belaka dah susunan tu. Tapi saya takut juga bila tu orang kata kita ni macam memang kata apa, Wahabi lah, Wasabi lah, memang juga. Padahal bukan tu pun. Bukan kita sayang lah ke. Biar dia dengar lah. Tak kisah pun. Betul-betul kan. Orang yang buat juga salah mok, tapi selepas sembahyang tu. Majlis saya aku bagus dia buat, tapi dia buat kalau dia ustaz mengajar dia tak akan buat lah. Tapi bila time free lepas sembahyang bab dia akan baca. Selepas pada solat ada. Tak ada masalah tu. Dipersilakan. Hak yang salah dari segi sudut sunnah, sudut pada peringkat hakikatnya, bagi salah ambil bagi surah tahalmu. Jadi orang yang tak boleh baca, nak lari tak boleh. Orang macam masa je Ada kawan saya, pegang saja, ada pegang saja. Tak ajar pun. Ni macam masalah. Ke sini nak buat juga. Apa kita buat sikit nak buat? Tema masalah kita bagi salah. Bagi salah masuk al-mu' lah. Agak-agak macam mana tu? Al-mu' tu pada kurang 7-6 minit juga lah. Habis kurang juga habis semayang. Rasa-rasanya dia tinggal pasal seorang. Tak apa nak buat mana. Bukan benda yang tepat, bukan pada tempat dia. Kita boleh bagi teguran juga lah tapi kalau yang nak buat ikut dia lah. Malah nak kata apa lah benda ni Dah, saya tanya Ustaz Badaru hari tu 7 lepas, dia pun kata benda ni jadi masalah ni kata.
benda tu tak ada benda dia dah dalil pun, tak ada ijma' ulama. Orang alim ulama dulu, kelas-kelas apa ni, Tok Guru Ajali ada buat ke? Tak ada, tak ada. Benda ni kalau tahu diset-set wasabi, pelih, habis kita. Nak wujud kan lagu mana? Qasdak yang tembok kita ada. Ni masalah belaka. Saya kata jangan mesakitkan otak Datuk Mufti. Datuk Mufti memang sakit kalau buat benda-benda yang bercanggah dengan tujuan asal. Kalau nak buat boleh, tapi buat selepas pada solat fardu ataupun solat ba'diyah dah. Dia alu-alukan, buatlah. Tak ada masalah sebagai pendidikan. Tapi ini assalamualaikum almu. Sedangkan hak Nabi, sunnah Nabi, hak zikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar, tinggal teguh. Tu sunnah besar sekali. Tak buat tu. Tapi kalau orang nak marah saya pun, kalau ada orang tegur saya akan guna dalil kita akan bujah dengan dalil supaya kita berhujah ni biarlah ada ilmu dan perbincangan secara ilmiah, barulah dipanggil berhujah cara anak jantan. Sebab kita sayang ahli sunnah wal jamaah ni. Ni sekarang bila cakap ni orang kata, Wahabi ke ustaz tu? Wahabi ke? Macam Wahabi aja padang. Tak sudah kita tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.